نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kehidupan Rasulullah SAW umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan, baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali, menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah SAW dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu, biarkan dia. Mendengar sabdaan tersebut, para sahabat pun membiarkan Badawi itu sampai selesai hajatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lain sedikit pun. Sesungguhnya ia digunakan untuk mengingati Allah, salat dan membaca Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air. Kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak tahu. Walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid, baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu, tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperolehi ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. Hiburan mendidik jiwa di negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kuantan 89.6 FM. Terus ikuti kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faizal Osman waktu ini untuk bersiaran kita dalam Bicara Adab. Kita bawakan satu rancangan untuk memberi tumpuan tentang adab-adab dalam kehidupan seharian kita. Dan minggu lalu kita dah bercerita tentang adab bermusafir. Kita dah dengarkan bersama-sama. Seperti biasa kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bersama dengan kita dalam talian waktu ini untuk kita dengarkan bicara Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz apa khabar, sihat? Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak sambung lagi adab bermusafir. Ni memang nak meraihkan sungguh lah Ustaz. Hari tu kita baru nak agak je. Ni dah Alhamdulillah dah diberikan kelonggaran oleh pihak kerajaan yang pulang nak bersama dengan seisi keluarga. Mungkin hujung minggu ni macam-macam lagi lah kerenahnya di jalan raya pula. Ada yang kurang sabarnya. Itu pun satu jugalah perkara yang kita nak kena ingat diri kita dalam kita bermusafir ni. InsyaAllah banyak lagi yang kita nak dengar malam ini. Perkongsian dah boleh terus menonton di Facebook dan juga YouTube live kita. Kongsikan sebarang catatan yang dengarkan. Semoga menjadi jariah untuk sahabat yang lain insyaAllah. Ustaz, kita nak terus mulakan pengajian kita malam ni Ustaz. Silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati majlis kita pada malam ini. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kefahaman yang benar. Juga Allah jadikan ilmu ini ilmu yang dapat kita amalkan dengannya dan bukan hanya sekadar kita mengetahuinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس
وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman, sidang pendengar IKIM, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita di dalam perbahasan kitab adab yang membicarakan berkaitan dengan adab-adab yang dianjurkan untuk kita lakukan di dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Bahkan alhamdulillah juga kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah DJ Faiz sebut tadi, nikmat daripada Allah, setelah lama nikmat ini kita tidak peroleh. Merentas negeri. Ini nikmat ni, dulu tak rasa merentah negeri itu nikmat. Tapi hari ini kita rasa merentas negeri itu satu nikmat. Bila kita dah diberi nikmat tersebut, peliharalah nikmat tersebut sebaik. Semua kita kena ingat, walaupun kita balik ke kampung, ke halaman, bertemu saudara mara, ibu dan ayah, maka keselamatan kita tetap jaga bersama supaya nikmat ini dapat berterusan. Sampai kita lupa tu dah apa-apa pula. Maka itu perkara-perkara yang nanti bukan sahaja merugikan diri kita. Merugikan diri kita dah satu hal dah, tapi merugikan juga orang lain. Ni yang tak balik-balik kampung ni, yang masih bekerja. Mereka pun nak balik kampung ni tapi masih bekerja. Jadi buat yang dah sampai ke kampung, dah pergi bercuti, jaga diri kita, jaga ibadah kita, ingat Allah Ta'ala, jaga pergaulan kita dan sebagainya. Walau di mana kita berada, kita masih lagi berada di bumi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengharapan kesemuanya tetap kembali kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pada pertemuan malam ini, sebagaimana telah kita sebutkan pada minggu yang lalu berkaitan dengan adab musafir. Maka minggu lepas kita baru teka-teka je. Jadi kita nak buat persediaan lah. Hari ini memang betul-betul kita kena buat persediaan. Sebagaimana ada yang dah sampai pun Ustaz mungkin. Ada yang dah sampai. Mungkin pukul 12 tengah malam hari tu ada tunggu dekat tol. Tunggu dekat tol dah. Saya tunggu dekat tol dah. Tunggu untuk merentas. Maka mari kita sama-sama buat ulang kaji lah. Saya percaya dan yakin mungkin ramai dari kalangan kita dah tahu dah berkaitan dengan adab musafir ni. Tapi maklumlah, dah lama tak musafir. Dah 2 tahun work from home, dah 2 tahun tak pulang ke kampung. Maka sebagaimana kita sebut, permusafiran ini yang kita perlukan pemeliharaan Allah, keberkatan dalam permusafiran. Biarlah perjalanan yang jauh dalam penjagaan Allah, bahkan dihitung ibadah, dapat pahala. Nak balik kampung, niat yang baik ni, maka jaga diri kita, banyakkan ingat Allah supaya biarlah kita sampai dalam keadaan selamat.
biarlah semuanya dalam keadaan baik. Bukan kita sahaja selamat balik, kenderaan kita pun selamat sampai, barang-barang kita pun selamat sampai. Itu perkara yang penting untuk kita lakukan. Baik, yang ada kitab boleh buka di halaman 228. Hari ini kita masih perbahaskan bila kita nak musafir, apa yang perlu kita ambil perhatian dan perlu kita lakukan. Kita masuk pada malam ini di perkara yang ke-11. Kata musannif hafizahullah ta'ala, wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, jika di tengah-tengah perjalanannya akan beristirahat atau makan, maka dianjurkan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Ini satu perkara yang kita nanti nak buat bila kita bermusafir. Dah tentu akan singgah di tempat namanya RNR. RNR ni macam-macam ada lah. Makanan ada, minuman ada yang nak ke tandas, ada yang nak solat dan sebagainya. Maka dianjurkan bila kita nak beristirahat, maka kita duduk sekali, makan sekali, solat sekali. Kerana apa? Kerana pada kebersamaan itu sendiri ada keberkatan. Mungkinlah makan kita tu beza-beza. Kalau kita singgah, anak kita nak makan ayam, kita nak makan nasi, isteri kita nak makan mi, tak apalah, tak ada masalah. Tetapi bila nak makan itu, pastikan duduk bersama. Cuma sekarang ni duduk bersama tu pun ada etika dia lah. Duduk bersama tu ada limit lah, satu meja tu. Tapi sekali kan, kita tengok kenapa disebutkan sedemikian. Kerana Nabi sebut dalam hadis. Apa Nabi sebut? An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. Tengok kata Abi Sa'labah, pada saat dahulu kala orang-orang yakni para sahabat jika berhenti di suatu tempat, mereka berpisah-pisah di suatu lembah dan bukit. Duduk berasing. Kemudian Nabi kata apa? Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya perpisahan kalian tatkala di bukit dan lembah ini adalah daripada syaitan. Kemudian setelah kejadian tersebut, maka para sahabat tidak berpisah-pisah lagi jika mereka beristirahat di suatu tempat. Akan tetapi mereka saling berkumpul. Kenapa lagi sedemikian? Kerana nanti bila kita berpisah-pisah, takut ada apa-apa berlaku kepada orang lain. Mungkin anak kita ada apa-apa berlaku. Kita punya isteri, hatta diri kita sendiri. Mungkin buat macam-macam perkara boleh terjadi. Jadi pergi sama-sama. Pergi bersama-sama. Yang ke-12, segera beristirahat jika badan terasa lelah. Ni cerita tentang adab ni. Bukan sahaja cerita tentang doa, tetapi bicara juga tentang bagaimana dengan adab itu diri kita selamat, orang lain juga boleh selamat. Jadi kalau kita rasa penat, rehatlah dulu. Rehat dahulu. Dan jangan paksa diri kita untuk meneruskan perjalanan. Sebab apa? Dia bukan sahaja mudaratkan diri, tapi boleh mudaratkan orang lain. Maka disebutkan la darara wa la dirar. Jangan kita mudaratkan diri, jangan mudaratkan orang lain. Mudarat diri kita dah satu bahaya dah. Bila kita mengantuk, kita memandu. Apalagi kalau orang yang tak ada kena-mengena juga terlibat dengan silap yang kita lakukan, ataupun kerana perlakuan kita yang nak sampai cepat kononnya. Tapi badan mengantuk, lelah, penat dan sebagainya. Jadi rehat dahulu. Tidur secukupnya, rehat secukupnya. Berhenti, beli kopi contohnya. Ada orang dia kalau minum kopi hilang mengantuk. DJ Faiz mungkin kalau minum kopi hilang mengantuk tak? Tak jalan, Ustaz. Saya kadang minum apa pun mengantuk tu tidur juga. Tak tahu petua tu macam mana tu.
Dia mungkin kopi kita tu tak cukup power. Dia kena cari Kena kopi kuat yang betul power. Itulah tu. Kena yang harga dia tu pun power agak ni, baru jadi. Baru pergi. Jadi jangan paksa diri. Yang kita pun kalau kita yang mendengar ni, yang pasangan kita, contohnya yang dengar ni ibu-ibu, akak-akak, ya, anak-anak. Jadi kalau kita dah tengok ayah kita, suami kita mengantuk, janganlah kita paksakan, bila nak sampai ni. Kita asyik suruh dia cepatlah nak balik kampung. Nanti mudaratnya bersama. Jadi kita kena mainkan peranan juga. Tapi itulah kadang-kadang bila keluarga yang memandu suami, yang lain semua dah tidur lah. Itu kita pun tak boleh buat apa lah. Biasa dah tu. Kan? Yang lain semua mana senyap je. Sunyi. Tinggal kita seorang-seorang bawa kereta. Baik. Itu yang ke-12. Seterusnya dia kata sekiranya kepentingannya telah selesai. Kalaulah kita bermusafir ke satu tempat dengan satu tujuan. Contohnya orang ada urusan pekerjaan. Orang ada hantar stok contohnya. Hatta balik kampung sekalipun. Kalau urusan kita telah selesai, maka dianjurkan untuk segera balik menemui keluarga. Tak payah merayau, pusing-pusing, merata-rata. Bila dah habis keperluan kita dalam permusafiran, balik. Kenapa? Kerana Nabi sebut An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, permusafiran itu satu azab. Azab permusafiran ni sebenarnya kita tinggalkan ahli keluarga, kita tinggalkan rumah, kita tinggal katil yang empuk, kita tinggal segala keselesaan. Jadi itu sahaja sudah satu azab. Maka disebutkan apa dia? Mencegah salah seorang dari kalian atas makanannya, minumannya dan tidurnya. Makan ala kadar, apa yang ada, tidur mana yang sempat. Oleh kerana itu, apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan kepentingannya dalam bermusafir, maka bersegeralah kembali kepada keluarganya. Berbezalah kalau kita ni musafir semua dengan keluarga. Balik pula ke kampung rumah mak ayah. Itu mungkin kita boleh sebut berbeza. Tapi kalau atas urusan lain dan kita pula sendiri, maka sebaiknya habis urusan balik. Habis urusan kita balik. Seterusnya, perkara yang ke-14 yang kita sebutkan juga sebelum, mempelajari hukum hakam solat jamak dan qasar sebelum memulai permusafiran. Kena ingat, walaupun kita ini musafir, tidaklah bermakna kita tak perlu sembahyang. Ada orang sebab apa? Sebab nanti nak berhenti dekat R&R ramai orang, jadi tak naklah semayang. Jadi kena jaga diri ni daripada mudarat. Itu kefahaman yang tidak tepat. Kefahaman yang tidak tepat. Apa sahaja keadaan kita, tidak boleh kita beri alasan untuk tidak menunaikan sembahyang. Tetapi kalaulah kita itu musafir, dan musafir itu lebih daripada 2 marhalah, kita boleh sebut kurang lebihnya yang berhati-hati ataupun kita panggil ihtiyat 90 km. Katalah, walaupun ada pandangan sebut 82, 83, kita katalah ambil 90 km. Contohnya kalau kita balik ke kampung kita di Perak daripada Kuala Lumpur, tentu lebih. Jadi kita perlu tak untuk sembahyang? Perlu. Wajib ke? Wajib. Cuma ada di sana yang dipanggil rukhsah, keringanan. Apa keringanannya? Ada daripada solat 5 waktu itu yang kita boleh kumpulkan dalam satu waktu. Ini memudahkan orang musafir. Kalau tidak, kena berhenti banyak kali.
kena berhenti banyak kali. Apatah lagi kalau kita bayangkan dulu kafilah-kafilah dagang ni dengan untanya, dengan barang dagangannya. Sekarang mungkin kita kata tak ada masalah pun, nak berhenti setiap kali pun boleh. Setiap 20 km ada R&R kalau di Lebuh Raya Utara Selatan contoh. Tapi ni kita cerita itu orang yang R&R-nya kalau di negara kita, negara lain belum tentu lagi macam negara kita. Jadi boleh dijamak dan diringkaskan solat tersebut yang dipanggil jamak dan qasar, iaitu solat zuhur dan asar boleh dikumpulkan, dan solat maghrib dan isyak boleh dikumpulkan. Itu dibahaskan di dalam kitab fiqh. Cuma kita nak tekankan di sini adab ketika musafir, jangan meninggalkan kewajipan. Antara kewajipan tersebut adalah solat. Baik, sedemikian juga kita boleh sebut jangan tinggalkan kewajipan kita kepada keluarga. Kalau kita musafir sendiri contohnya, nak pergi overseas, ada anak, ada isteri, maka pastikan nafkah ditinggalkan. Itu tanggungjawab juga. Jangan tinggal pergi-pergi, tulis abang pergi ke USA contohnya. Ada program sekian-sekian. Duit tak diberikan, nafkah tak ada, isteri tak bekerja, maka itu perkara yang tidak sepatutnya berlaku pada orang yang nak musafir. Dia telah menzalimi orang, maka ditakuti orang yang dizalimi ini doanya mustajab. Kita nanti akan mendapat kemudaratan. Baik, insya-Allah perkara seterusnya kita akan sambung selepas ini. InsyaAllah kepada anda yang sedang memandu, hati-hati, kami doakan sambil mendengarkan rancangan kita pada malam ni. Kembali selepas ini untuk bicara adab kita, adab bermusafir. Kita sambung seketika nanti. Vaksin COVID-19 disyariatkan di dalam Islam. Kerana apa? Kerana vaksin adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kita daripada terhinggap dengan virus COVID-19. Di dalam kaedah fiqhiyah terkenal menyebutkan ad-daf'u aula minar raf'i, mencegah lebih utama daripada menyembuhkan. Dan juga kita tahu ad-dararu yuzal, di mana bahaya perlu untuk dihilangkan di dalam Islam. Kalaulah dengan vaksin COVID-19 ini kita dapat melawan pandemik COVID-19, maka kaedah fiqhiyah juga mengajarkan kepada kita al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk melakukan sesuatu juga merupakan perintah untuk melakukan atau melaksanakan wasilah dia. COVID-19 telah mengancam seluruh nyawa manusia di seluruh dunia dan para ahli menerima dan bersepakat ketika ditemukan vaksin COVID-19, maka vaksin inilah salah satu caranya untuk menghilangkan atau memberhentikan jangkitan COVID-19. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Terus jadikan kami teman anda, Radio IKIM 20 tahun inspirasi euforia Islami. Faiz Haji Osman kat sini bersiaran bersama untuk jam ini. Bicara adab kita, dengarkan adab bermusafir waktu ini yang mungkin merancang untuk hujung minggu ini, pulang ke kampung atau ke mana jua lah dalam urusan merentas negeri dan sebagainya. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan dalam masa yang sama. Jom kita belajar sama-sama lah bicara adab ini untuk kita jaga adab kita, jaga etika kita ketika kita bermusafir. Kita nak dengarkan perbincangan selanjutnya. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Perkara seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan sidang pendengar IKIM sekalian, apa yang disebutkan oleh musannif di dalam perkara yang ke-15. Sebelum kita mulakan permusafiran, maka dianjurkan untuk kita bersedekah dahulu. Kita nak pergi mana-mana je, mulakan dengan sedekah. Terutama ni, bila dah kata bukan sekarang punya Faiz, DJ Faiz, saya bukan sahaja rentas negeri, rentas negara pun boleh.
Saya tak tahulah, mungkin kalau kita pergi di KLIA sekarang ni dah macam stesen bas mungkin. Tak tahulah keadaannya macam mana. Itulah tu. Tak pergi tengok lagi. Jadi terutamanya orang-orang yang nak pergi melaksanakan ibadah. Ibadah apa ni? Ibadah umrah. Jadi nak kena hidupkan semua adab-adab musafir supaya dia mendapat penerimaan Allah pada awal-awal lagi. Kita jangan ingat ni orang contoh nak pergi ke Mekah, Madinah, nak pergi umrah ni. Jangan ingat nanti dekat Mekah baru nak taubat. Pergi KLIA cakap yang bukan-bukan, bergelak tarawih, beria, aurat tak dijaga dan sebagainya. Nanti masa depan Kaabah lah baru kita bertaubat. Dia kata tak apalah sekarang kat Malaysia lagi. Itulah kefahaman yang kurang tepat. Jadi daripada kita Allah detikkan rasa nak pergi umrah tu dah kena jaga dah. Jadi bila kita nak pergi mana-mana musafir, apatah lagi ni orang yang dah mula dah, sekarang dah keluar pakej-pakej harga-harga yang pelbagai nak pergi umrah. Jadi sebelum kita keluar rumah tu, maka kita sedekah. Pada siapa nak sedekah? Fakir miskin. Niat, mudah-mudahan ya Allah dengan sedekah yang kami keluarkan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kami, ahli keluarga kami, barang-barang kami, harta benda kami dan seluruh. Itu sebagaimana tengok disebutkan di dalam hadis di bawah tu, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Manfaat dari sedekah adalah dapat menutup 70 pintu keburukan. Maksud 70 pintu keburukan yang apa? Musibah. Musafir ni terdedah pada musibah. Kita macam-macam boleh jadi. Maka bagaimana menahan musibah itu daripada terjerumus kepada kita? Nabi dah ajar jalannya dengan mulakan musafir dengan sedekah. Ni kita nak praktikkan. Dulu mungkin masa kita boleh sentiasa balik kampung, kita tak kira apa dah. Kita jalan je. Sekarang ni kita rasa nikmatnya balik kampung. Persediaan tu nak kena buat sungguh-sungguh. Jadi persediaan bukan hanya pada kain baju, kereta yang sudah diservis, tetapi pada hubungan yang kita juga lakukan dengan Allah Ta'ala agar Allah memelihara diri kita dan keluarga kita. Seterusnya disebutkan, kita boleh terus tengok di halaman ke-230, perkara 18. Penulis sebutkan antara perkara yang dianjurkan bila mana kita nak musafir, mengembalikan hak-hak orang lain yang terdapat pada dirinya. Kalaulah kita ada barang-barang amanah daripada sesiapa, maka sebaiknya dikembalikan barang tersebut. Kerana seseorang yang akan bermusafir tidak boleh membawa barang titipan kecuali dengan izin pemilik barang. Mana tahu masa kita balik kampung, orang tu perlukan apa yang kita pinjam daripada dia. Tiba-tiba kan jiran kita telefon, Assalamualaikum, ni nak ambil balik lesung batu. Allah, lesung batu buat balik kampung. Allah. Dia tak boleh. Dia tak boleh buat sama belacan pula. Contoh. Ustaz, apa contoh macam tu? Itu contoh. Sebab apa? Sebab sekarang semangat balik kampung tu tinggi. Jadi kita cerita sesuai lah keadaannya. Jadi jangan bawa barangan orang lain dalam musafir kita. Sebaliknya kembalikan kepada mereka. Begitu juga kenapa? Kerana kita tidak tahu kehidupan kita. Mungkin dalam permusafiran Allah jemput. Siapa yang tahu? Mungkin dalam permusafiran orang yang barangnya pada kita yang Allah jemput, kita pun tidak mengetahuinya. Maka semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada satu amalan mungkin kita boleh lakukan. Mujarrabah, ni mujarrabat. Mujarrab ni para ulama lakukan. Apa disebut? Bila mana kita nak musafir, kita saling memegang jari tangan antara yang akan musafir dengan ahli keluarga. Ni kalau kita ni nak pergi seorang-seorang je, kita nak pergi ke Mekah ke buat umrah kan,
ataupun kita nak pergi keluar negara dengan urusan pekerjaan ke, maka kita pegang tangan ahli keluarga kita yang kita tinggalkan. Kemudian kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama dengan ahli keluarga kita. Para ulama sebut apa antara kelebihan amalan. Ni kita sebut ni bukan hadis, tapi para salafus soleh mengamalkannya dan mereka mendapati ianya mujarrab. Mereka mendapati ianya mujarrab. Maka disebutkan apa dia? Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan berjumpa lagi dengan orang tersebut. Maksudnya apa? Amalan ni para ulama sebut kalaulah kita baca sama-sama dengan keluarga kita. Okey, kita baca pada keluarga kita dengan sama-sama sebelum keluar, insya-Allah akan balik kita ke rumah tersebut keluarga. Ni faedah lah. Faedah yang baik untuk kita amalkan. Dan ini telah dicuba oleh para ulama dan mereka mendapatinya mujarrab. Baik. Perkara ke-21 disebutkan membayar hutang jika pemilik hutang atau meminta keredaan sang pemilik. Ni kita dah bahas dalam bab ada hutang sebelum ni. Betapa besarnya perkara berkaitan hutang. Sampai kan orang yang kalau kita berhutang dengannya, mereka boleh menuntut hutang itu ataupun menghalang kita daripada musafir. Mereka boleh menghalang kita daripada musafir. Maka sebaiknya kalaulah kita nak musafir, maka kita bayar dahulu hutang tersebut. Kita bayar dulu hutang. Juga paling kurang minta redha. Bagi tahu dia dulu, saya ni nak pergi ke tempat sekian-sekian. Kang, dia tengok gambar kita kat Redang, contohnya. Dia tengok gambar kita kat Redang. Kemudian, dia kata, "Hai, pergi Redang ada duit aku tak nak bayar." Kan? Jadi sebenarnya kita pun salah prioriti. Dalam perkara tersebut, sebenarnya kita salah prioriti. Kemudian disebutkan lagi apa? Kerana tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bermusafir kecuali terdapat izin dari orang yang telah menghutanginya. Kita tak boleh musafir melainkan dapat izin daripada orang yang memberi kita hutang. Yang memberi kita hutang. Baik. Perkara seterusnya yang disebutkan oleh musannif hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Ini yang kita sebut tadi. Memberi nafkah untuk keluarga yang wajib diberikan nafkah. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, pastikan nafkah keluarga tidak ditinggalkan. Itu satu kewajipan. Yang ke-23, meminta redha kedua orang tua dan guru. Ni hukumnya tak wajib. Tetapi kenapa ni kita nak musafir ke mana-mana minta redha mak ayah? Kerana doa mak ayah mustajab. Doa mak ayah kita mustajab. Jadi terutama ni selalu kita tekankan pada jemaah yang nak pergi ibadat haji dan umrah. Kita kata apa? Bagi tahu mak ayah kita apa tujuannya, supaya mereka sentiasa doakan kita. Bila pergi ke Mekah, kita ini jadi orang kuat ibadah, kita dapat melaksanakan amal dengan sempurna. Lagi baik kalau kita dapat bawa mak ayah kita. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Jadi minta redha mak ayah kita sebelum kita musafir. Cuma dalam kondisi kita ni, sekarang ni kita ni tak sabar nak pergi jumpa mak ayah. Memang. Tapi juga dianjurkan. Maknanya sebelum kita bertolak, telefon dulu mak kita, ayah kita. Kalau ustaz, kami nak buat surprise. Lama dah 2 tahun dah. 2 tahun dah kami tak buat surprise ni, kami nak buat surprise.
Ya, satu sudut surprise itu menggembirakan lah. Tetapi kita takut surprise yang sebaliknya. Jadi yang lebih baik, kita telefon, minta mereka doakan. Mak, doakan ni nak balik kampung ni. Mak doakan jalan lancar. Mak doakan cepat sampai. Dan kita nak bergembira bersama keluarga. Biar mak kita pun dia dapat gembirakan kita. Sebab dia dapat gembirakan anak, itu perkara yang sangat gembira untuk mak ayah. Jadi apa dia gembira dengan kita tu? Kalau kita balik lama dah ni, mungkin saya rasa tak tahulah, kita tak pernah hadapi situasi ni. Ni kali pertama kan. Mungkin silap-silap Sabtu Ahad ni dekat kampung-kampung ada jual lemang dengan rendang, silap-silap ribut. Jadi macam raya lah. Tak tahulah. Itulah tu. Jadi kata kita tak pernah balik kampung dah 2 tahun. Nanti kata mak nak balik kampung apa semua. Mungkin mak kita masak rendang ayam, buat ketupat. 2 tahun dah kamu tak raya dengan mak. Ni mak masak juga dengan kamu ni, rendang, ketupat semua. Kita tak tahu. Kita cubalah tengok Sabtu Ahad ni macam mana. Mungkin suasana tu berlaku. Tapi sudah tentu mak ayah kita pun nak bergembira dengan kita. Jadi biarlah mereka pun dapat buat persediaan yang rapi bila kita nak balik. Mereka kemas bilik kita dan sebagainya. Biar selesa tu dan kegembiraan tu bersama. Telefon dulu, minta mereka doakan. Permusafiran kita selamat. Allah jaga, Allah pelihara. Sekarang ni bukannya susah dah DJ Faiz, tak semesti kena telefon. Ambil gambar masuk dalam grup family pun orang dah tahu nak balik kampung dah. Cukup dah. Lepas tu tulislah kat bawah tu, mohon doa daripada semua supaya kami selamat sampai. Benda tu sekarang ni mudah dah. Kita je nak buat ke tidak. Takut malam ni Ustaz yang tengah packing-packing tu dah boleh ambil gambar dah. Dah boleh ambil gambar awal lah, ambil gambar tu. Saya. Baik. Kemudian yang seterusnya disebutkan bertaubat kepada Allah atas seluruh maksiat. Ni. Kerana apa? Kerana bila kita musafir, permusafiran kita ini mengkafarahkan dosa. Kita bila musafir ni, permusafiran mengkafarahkan dosa. Maka supaya kita tidak diuji dengan ujian untuk mengkafarah dosa kita, sebaiknya kita taubat dulu. Kita taubat. Biar kita musafir tu dalam keadaan Allah dah ampun dosa, Allah berikan kita rahmat dan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita lihat terus ke nombor 29. Bila mana kita ataupun ada orang nak musafir. Ada orang nak musafir, maka kita minta mereka doakan kita. Ni kita, kalau kita jadi jiran kita nak balik kampung. Jiran kita tu dah memang minta kita tengokkan rumah dia, minta kita doakan dia. Kita tu sebenarnya kita kena minta doa jiran kita yang nak musafir. Kenapa pula Ustaz? Kerana orang musafir doanya mustajab. Bahkan kita lihat apa yang disebut di dalam ni, agar mendoakannya di tempat-tempat yang mulia. Jadi dua keadaan untuk kita doa. Yang pertama, bila dia musafir, kita minta dia doakan kita, kerana doa orang musafir mustajab. Yang kedua, kalau dia nak pergi tempat-tempat yang baik, kita minta dia doakan kita di tempat-tempat yang baik. Ini terutama orang nak pergi Mekah Madinah. Orang yang nak pergi ziarah baginda Nabi, ingatkan, beritahu dia, tolong sampaikan salam saya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang-orang yang nak pergi buat umrah, minta dia doakan kita agar sampai juga ke sana. Ni sekarang ni, selain balik ke kampung, antara yang dirindui sangat untuk kita bermusafir ke sana adalah nak pergi Mekah Madinah. Itulah dia. Tambah-tambah kalau yang memang bertugas di sana, yang memang membimbing di sana, ataupun mungkin yang dah bayar duit package dah. Sebelum ni. Tapi tertangguh niat tersebut. Maka jangan hilangkan, jangan tangguhkan lagi. Cari peluang dan kesempatan untuk kita pergi ke sana.
Jadi kalau ada dari kalangan keluarga, kawan-kawan, sahabat anda yang kita kenal nak pergi ke tempat-tempat yang baik, kita kena minta mereka doa. Kerana mereka dalam musafir doanya mustajab, apalagi di tempat tempat yang mulia itu juga mustajab doanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan sedikit lagi adab musafir dan adab ketika kita balik daripada musafir. InsyaAllah. InsyaAllah. Kembali selepas ini pada anda terus setia bersama kami dalam Bicara Adab. Dengarkan di IKIM serta tonton di Facebook dan YouTube kami. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda? Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat? Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah? Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka? Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta? Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian? Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian kursus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03 6204 6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami IKIM Inspirasi Inforia Islami Radio IKIM 20 tahun teman-teman, dengan saya Faiz Sejuk Osman untuk bicara adab kita, adab bermusafir. Kita bawakan pada kali ini berbicara tentang sambungan adab musafir kita. Kita nak dengarkan selanjutnya perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita bawakan, dan terima kasih menonton di Facebook dan YouTube yang share. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat insya-Allah. Silakan Ustaz untuk kita sambung lagi bicara adab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan pada DJ Faiz. Hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita terus ke perkara yang ke-32 di halaman 232, kata musannif, bila mana kita nak balik daripada musafir ataupun kita nak musafir ke satu tempat, bertemu dengan seseorang, maka bawalah hadiah sebagai tanda. Bawa hadiah, bawa buah tangan. Ini adat yang sudah jadi kebiasaan dulu pada orang-orang tua kita. Tapi mungkin hari ini orang kita makin melupakan perkara tersebut. Jadi, apa yang kita buat? Beli hadiah, membawa hadiah untuk keluarga dan kerabatnya jika akan kembali ke rumah seukuran kemampuan. Seukuran kemampuan kita. Kerana hal ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Belilah hadiah. Dah lama dah pun kita tak balik kampung. Jadi beli. Kalau yang banyak duit, bolehlah beli gelang emas bagi kat mak. Kan? Kalau tidak, yang kita mampu. Yang kita mampu. Contohnya kalau kita ni bekerja di Kelantan, Terengganu. Nak balik ke pantai barat ataupun nak balik ke selatan, belilah kopok leko ke kopok keping ke lah, tak ada masalah. Beli kopok keping ke boleh belaka. Jadi sebagai tanda ingatan, yang dalam kaedah sebut tahadau tahabu, kita saling bagi hadiah, menambahkan lagi rasa kasih sayang. Bagi hadiah ni menambahkan rasa kasih sayang. Jadi dah lama kita tak berkasih sayang, ni nak balik ke kampung, beli hadiah.
beli hadiah supaya makin tumbuh kasih sayang tersebut. Tak pun buat surprise gift ke, yang selalu orang buat masa hari jadi tu kan. Ni masa balik kampung, belon, potong kek, tarik keluar duit contohnya kan. Jangan terbang tapi duitnya. Tapi kena ikat lah. Tu saya tengok tu sampai duit terbang pula naik pula dalam tu. Jadi kena kita tengok tujuannya hanya untuk menautkan semula kasih sayang tersebut. Kemesraan. Mungkin ada anak-anak kita contohnya setahun dua ni ramai orang yang melahirkan. Sampai anak dia pun dipanggil anak PKP. Jadi kadang-kadang dia tak biasa. Dia pun tak pernah jumpa opah dengan atuk dia lagi. Jadi kita bagi hadiah, ataupun kalau kita di rumah orang datang, atau jadi kita siapkan untuk cucu-cucu kita tu supaya ada kemesraan. Kemudian berbicara dengan baik dan berakhlak mulia dengan temannya ketika dalam bermusafir. Ini pun perkara yang kita kena jaga. Kalau kita bermusafir sama ada dengan keluarga ataupun dengan orang lain, adab, akhlak, percakapan perkara yang kita kena jaga. Bahkan kalau kita contoh naik bas ekspres, ketepatan masa kena jaga. Jangan sampai orang tunggu kita dekat R&R, tak sampai-sampai mana ni kurang seorang. Rupanya kita bersembang dengan yang jaga kedai R&R tu, kawan sekampung. Sudah. Jadi nanti menyebabkan kelewatan pada orang lain dan sebagainya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekarang kita masuk pada perbahasan berkaitan dengan apa yang kita nak buat kalau kita balik dari musafir. Tadi kita kata masa kita nak pergi. Masa kita nak pergi menuju ke destinasi, itu antara perkara-perkara yang kita lakukan. Bahkan kita boleh sebutkan yang penting dalam permusafiran itu tidak lupa kepada Allah. Jangan banyak buat lara, jangan banyak bergelak tawa sampai kan tidak ingat kepada Allah. Tapi kalau boleh pasang nasyid, ni bulan Maulid, pasang Maulid. Pasang Maulid, dia ulami, Maulid Dibai, Maulid Barzanji, dengar qasidah yang puji-puji Nabi, ataupun dengar bacaan sirah cerita tentang Nabi, supaya kita makin berakhlak. Bahkan ni kalau kita ketua keluarga, waktu lain tu kita tak boleh menguasai ataupun kontrol suasana. Jadi dalam kita lah yang ubah suasana tu. Suasana bukan dengar lagu, tetapi suasana dengan qasidah dan maulid yang kita dengar. Itu kita cuba hidupkan dalam suasana permusafiran kita untuk ketika ini. Biar rahmat-rahmat itu Allah turunkan pada kita dan keluarga, dan Allah pelihara kita. Kemudian musannif menyebutkan di halaman 235 apa yang kita perlu lakukan bila kita nak bermusafir. Bila nak balik dari musafir. Datang dari bepergian dalam kitab ni sebut, maksudnya balik dari musafir. Maka disebutkan solat sunat 2 rakaat ketika sampai di rumah. Ni solat sunat balik dari musafir. Kita boleh sebut dan kategorikan ini kategori daripada solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat sunat yang solat sunat saja. Jadi boleh dilakukan, yang paling baik dilakukan di masjid berhampiran dengan rumah sebelum kita balik rumah. Jadi kita semayang 2 rakaat. Anjuran ini hanya untuk lelaki sahaja. Kalau lelaki musafir. Tengok, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fi rakaat. Nabi kalau musafir, Nabi semayang dulu kat masjid 2 rakaat, kemudian Nabi balik. Jadi bersyukur kepada Allah. Allah selamatkan kita masa pergi, dan Allah sampaikan balik kita ke rumah. Dan mungkin boleh kita sebutkan, bila kita solat, kan kita bila musafir ni penat, letih, kadang-kadang emosi kita terganggu. Jadi bila kita dah semayang, kita dah tenang. Jadi bila kita balik tu,
emosi kita bila jumpa keluarga pun seronok lah. Seronok. Mungkin kita penat bekerja. Contoh orang yang musafir sebab urusan kerja. Jadi bila balik tu penat, anak-anak nak peluk lah, nak main lah. Nanti kita stres pula. Jadi kita solat tu salah satu jalan untuk perbaiki emosi kita juga. Perbaiki emosi kita. Bahkan dianjurkan bila kita nak balik, kita bagi tahu keluarga kita. Kita bagi tahu keluarga. Nak balik ni. Kita nak balik dah. Contohnya kita pergi outstation luar negara. Okey, ni papa nak balik, papa balik dalam pukul 3 petang sampai. Apa tujuannya? Supaya konon-konon kita tak nak bagi tahu, kita nak surprise kan. Kita takut kita yang surprise. Buka-buka pintu, ya Allah, ni rumah ke? Kandang ni. Anak kita main sana dah lah dengan kita penat. Jadi biarlah keluarga kita sambut kita yang baru balik dengan keadaan gembira. Dengan keadaan gembira. Jadi mereka dapat sambut kita dengan keadaan yang terbaik. Kita pun senang hati. Rumah kemas, cantik, makanan dihidang. Ni balik-balik makan pun tak ada. Abang tak bagi tahu, saya tak masak lah contohnya. Jadi bagi tahu. Bila nak balik, bagi tahu. Bila nak balik, bagi tahu. Yang kedua, tidak kembali ke rumahnya di saat malam hari. Maksudnya apa? Balik tu awal. Jangan balik malam. Lewat. Supaya tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beristirahat. Melainkan kalau darurat. Memang dah waktu tu lah sampai. Nak buat macam mana? Atau telah memberi khabar dari sebelum. Ataupun kita dah bagi tahu abang memang sampai lambat. Jadi tak ada masalah. Dah kalau kita naik flight contohnya, sampainya malam dah sampai. Macam mana nak buat? Sampai siang pula. Suruh delay pula ya. Tidak ada masalah. Kita lihat perkara keempat, jika berkunjung kepada seseorang yang baru datang bermusafir. Kalaulah tadi kan kita sebut jiran kita nak pergi. Jadi kita minta dia doakan kita. Sekarang ni kita sebut jiran kita baru sampai balik. Apa pula kita nak cakap? Kita mendoakan dia pula. Kita kata apa? Alhamdulillahillazi jama'a syamla bika. Alhamdulillahillazi sallamaka. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kau. Yang menyelamatkan kau. Baik. Seterusnya disebutkan perkara yang kelima, jika berkunjung kepada seseorang yang baru datang dari menunaikan ibadah haji atau umrah. Ini tambahan untuk kita. Kalaulah ada orang dia baru balik haji, baru balik umrah, kita kena tahu orang yang baru balik haji, baru balik umrah ni dirinya bersih. Diri mereka ni bersih. Mereka diampunkan oleh Allah. Maka kita sebut qabilallahu hajjaka umrataka wa ghafara dhanbaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima ibadat hajimu dan mengampuni dosamu dan mengganti nafkahmu. Jadi kita doakan kepada orang yang baru balik haji itu dengan doa-doa sedemikian. Dan perkara terakhir disebutkan di dalam kitab ini, bila mana kita balik dari musafir, maka adakan walimah naqi'ah, iaitu acara yang diadakan tatkala baru datang dari bermusafir. Maksudnya bahasa kita ni doa selamat lah. Balik dari Mekah, ada apa? Doa selamat. Jadi sebab tu DJ Faiz, kalau kita baca bahasa Arab ni dia banyak istilah. Walimah untuk kahwinnya. Kalau kahwin walimatul urs. Walimatul urs. Tapi kalau walimah naqi'ah ni kalau kita balik dari musafir. Bahasa kita ni doa selamat. Jadi maksudnya apa? Dianjurkan bila kita balik daripada mana-mana musafir dan kita bersyukur pada Allah, kita dalam keadaan selamat, kita dalam keadaan baik, kita bersyukur, tanda kesyukuran itu kita bagi makan pada orang. Kita bagi makan pada orang. Hal ini kalau memungkinkan. Kalau kita ada kemampuan, maka kita lakukan. Kemudian
an-naqi'ah kat situ. Maka disebut dalam kitab Al-Majmu' apa dia? Disunahkan untuk mengadakan acara naqi'ah, iaitu membuat makan ataupun kesyukuran, doa selamat bagi seseorang yang baru datang dari bermusafir, dan tetap dinamakan naqi'ah meskipun orang yang membuat makanan tersebut adalah selain orang yang bermusafir, yang dihadiahkan untuk orang yang bermusafir. Maksudnya kita yang musafir tapi ahli keluarga kita yang buat kesyukuran, maka tidak dikira sedemikian juga keadaan dan hukumnya. Jadi sebenarnya bila kita tengok apa yang diamalkan oleh orang-orang tua kita, buat kenduri kesyukuran, buat kenduri doa selamat, ini memang ada anjurannya di dalam agama. Bahkan ia menggembirakan, ataupun itu salah satu daripada tanda syukur kita kepada Allah dengan memberi makan kepada orang lain, dengan memberi makan kepada orang lain. Alhamdulillah, selesai perbahasan kita berkaitan dengan adab musafir. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti pada pertemuan akan datang dengan tajuk-tajuk yang kita boleh sebutkan lebih menarik lagi lah. Sebab dah habis rentah-rentah ni, macam-macam boleh bicara lah. Boleh. Sebelum ni nak kena tengok, pilih-pilih dulu DJ Faiz. Yang kena fikir tu. InsyaAllah lepas ni kita boleh sambung lagi Ustaz. Kalau ikutkan ada adab menaiki kenderaan, ada adab kalau nak bertemu, adab untuk mengucapkan salam lagi. InsyaAllah banyaklah bicara adab kita yang boleh kita sambung perbahasannya minggu hadapan Selasa 9 malam. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita bawakan perkongsian bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita, insyaAllah. Buat anda teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mengapa agama itu harus dijadikan sandaran dan panduan kita? Yang pertama, agama itu memberikan makna kehidupan kita yang sebenar. Kerana ada orang yang mungkin dia kehilangan makna, dia kehilangan identiti, dia tak tahu kenapa dia hidup dan tercari-cari contoh, model, tauladan apa yang dia nak ikut dalam kehidupan ini. Sepatutnya orang Islam tu dia tidak perlu lagi mencari, kerana contoh itu dah jelas, panduannya juga jelas. Yang kedua, kerana agama itu dia memberikan timeline kehidupan yang betul. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita bukan sekadar hidup di dunia ini saja. Timeline kehidupan kita itu panjang. Dunia ini hanya sementara, hanya salah satu daripada poin kehidupan kita yang sebenarnya pendek. Semuanya itu masih relatifnya pendek, kerana kita ada lagi di sana kehidupan yang lebih panjang. Malah bukan sekadar panjang, Al-Quran kata dia merupakan kehidupan yang abadi, kekal, darul qarar, rumah yang abadi dan kekal. Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak. Melaka 89.5